Bismillahirrahmanirrahim. Hai semua, Assalamualaikum. Apa khabar? Hari ini kita akan belajar satu lagi teknik mudah matematik bagi tajuk wang. Video kali ini adalah sesuai untuk murid-murid tahun 4, 5 dan 6. Jom kita belajar. Ini adalah soalan yang pertama yang cikgu sediakan yang berkaitan dengan wang dan juga melibatkan peratus. Mari kita lihat apa yang hendak dibincangkan di sini. Soalan yang pertama, 40% daripada RM560 ialah, macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Mari kita lihat pengiraannya. Mula-mula sekali 40% ini kita tulis sebagai 40%. 100. Apabila kita nampak simbol peratus, ini adalah simbol peratus. Apabila kita nampak simbol peratus ini, tukarkan dia jadi per dengan 100. Jadi 40% adalah 40/100. Daripada akan jadi darab. Daripada ialah darab. RM560 tulis 560. Untuk kita kira. Jadi di sini cikgu potongkan sifar bawah, potong satu lagi sifar atas. Masih lagi ada sifar, jadi potong lagi satu sifar bawah, potong satu sifar atas. Jadi nombor yang tinggal ialah 56 darab dengan 4. 56 darab dengan 4. 4 darab 6 ialah 24. 2 letak ke atas. 5 darab 4 ialah 20. Tambah dengan 2, kita akan dapat 22. Jangan lupa dekat soalan ada RM. Jadi dekat jawapan pun kita mesti letak RM. Jadi jawapan kita di sini ialah RM224. Sekarang soalan yang seterusnya. Cikgu berikan gambar di sini. Gambar yang pertama ialah gambar pensel yang berharga 70 sen. Gambar yang kedua ialah gambar disket. Gambar disket ni berharga RM1.80 sekeping. Jadi mari kita tengok soalan penyelesaian masalah. Farah membeli 3 batang pensel dan 2 keping disket. Berapakah jumlah harga belian Fatin? Mari kita kira macam mana nak dapatkan jawapan untuk soalan ini. Mula-mula sekali kita tengok 3 batang pensel. Bila kita dapat soalan penyelesaian masalah, gariskan perkataan ataupun kata kunci yang penting supaya kita dapat tahu yang mana satu maklumat yang penting harus kita kira. Yang pertama ialah 3 batang pensel. Jadi satu batang pensel kita dah tahu 70 sen. Jadi 3 batang pensel 70 sen darabkan dengan 3. Sebab satu batang pensel bersamaan dengan 70 sen. Farah beli 3 batang pensel. Jadi 70 sen darab dengan 3. Kita akan dapat RM2.10. Maklumat yang kedua ialah 2 keping disket. 2 keping disket. Satu disket berharga RM1.80. Jadi RM1.80 darab dengan 2. Kita akan dapat RM3.60. Soalan ni nak jumlah harga semua sekali. Jadi kita tambahkan jumlah pembelian barangan tadi. RM2.10 tambah dengan RM3.60. Kita akan dapat RM5.70. Mudah kan? Kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya cikgu tunjukkan soalan objektif. Tetapi boleh dikira secara congak. Ataupun kita boleh teka jawapannya. Jadi kita tak memerlukan pengiraan yang panjang dan membuang masa. Jadi kita akan dapat jawapan dengan cepat dan mudah. Kita tengok soalan ini. Rajah menunjukkan satu tanda harga. RM104.95. Antara berikut yang manakah hasil tambahnya yang sama dengan tanda harga itu? Kita lihat apa yang dia hendak di soalan ini ialah hasil tambah bagi tanda harga
di atas. Ini kita nak hasil tambah. Okey, kita tengok A dulu. Macam mana kita nak meneka yang mana satu jawapan. Jadi kita tengok A ada RM40 di sini. Okey, A ada RM40. RM40, jadi kamu tengok dekat tanda harga. Di sini tiada RM40. Jadi A adalah salah. Pangkah A siap-siap. Okey, tengok B. B pun ada RM40 dekat tanda harga. Di sini tak ada RM40. Jadi B pun salah. Kita pangkah lagi B. Okey, tengok C pula. Tengok C. C ada RM4. RM4 betul. Tapi di belakang kita tengok. Di belakang ada 50 sen. Okey, dekat tanda harga tak ada 50 sen. Jadi C pun salah. Pangkah lagi C. Jadi jawapan yang tinggal ialah D. Okey, jadi jawapan bagi soalan ini ialah D. RM100 tambah RM4 tambah 90 sen tambah 5 sen. Kita akan dapat RM104.95. Mudah kan? Kita hanya meneka dan berdasarkan clue yang diberikan. Kita akan dapat jawapan yang tepat. Okey, tengok soalan yang seterusnya. Okay, ini lebih kurang sama dengan soalan tadi. Rajah menunjukkan satu tanda harga RM306.45. Antara berikut yang manakah hasil tambahnya yang sama dengan tanda harga itu? Okey, kita tengok jawapan A. 300 tambah dengan RM60. RM60. Kita tengok dekat tanda harga. Tanda harga tiada RM60. Jadi A adalah salah. Okay, B ada juga RM60. Okay, B ada RM60. Jadi B pun salah. Okay, senangnya. Okay, C. Kita tengok C. C di belakangnya ada 50 sen. Sedangkan di tanda harga di sini tiada 50 sen. Jadi C pun salah. Kita pangkah C. Okay, jadi jawapan yang tinggal ialah D. Tentulah D ialah jawapannya. Kita tengok. RM300 tambah RM6 tambah 40 sen tambah 5 sen. Kita akan dapat jawapan seperti di tanda harga RM306.45. Mudah kan? Okey, kita tengok lagi soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Soalan ini juga memerlukan pengiraan, tapi cikgu nak ajar pengiraan separuh sahaja supaya kamu dapat clue untuk memilih mana satu jawapan yang betul. Okey, mari kita lihat. Mula-mula sekali cikgu asingkan antara ringgit dan sen. Masukkan soalan ke dalam jadual yang cikgu sediakan. RM350. Sennya cikgu letakkan sifar sebab dia tak ada sen. Tolak dengan RM192.05. Okay, lepas tu tambahkan dengan 15 sen. Sekarang ni cikgu nak selesaikan bahagian sen dahulu. Kerana dekat bahagian jawapan, cikgu tengok dekat bahagian jawapan, semua nilai sennya adalah berbeza. Bila nilai sennya adalah berbeza, cukuplah bila pengiraan ni kita kira bahagian sen sahaja. Bila kita dapat jawapan di bahagian sen, kita akan terus dapat jawapan di sini. Sebab perbezaan yang ada di bahagian sen ni. Ya. Okey, mari kita lihat macam mana nak kira. Okey, di sini sifar sen nak tolak dengan 5 sen tak boleh. Jadi kita kena pinjam daripada ringgit. Jadi dekat sini, sifar di sini jadi 10. Sifar yang kedua ni jadi 9. 10 tolak 5 kita akan dapat 5. 9 tolak sifar kita akan dapat 9. Okey, jadi 95 sen. 95 sen tambahkan dengan 15 sen. Soalan yang dah diberi. Okey, 5 tambah 5 adalah 10. Sifar duduk bawah, 1 naik atas. 9 tambah 1 tambah 1 jadi 11. 1 duduk bawah, 1 kita akan naik di atas sini. Okey, jadi kita dah dapat nilai sen di sini ialah 10 sen. Kita sudah boleh cari jawapan. Okey, yang ini ada 10 sen di belakang. Jadi jawapan yang kita pilih ialah B. Kita tak perlu lagi kira yang bahagian ringgit ini. Jadi kita dapat menyelesaikan soalan ini dengan cepat tanpa mengira bahagian depan. 350 tolak 95 kita tak kira lagi sebab kita sudah dapat clue untuk jawapan di sini. Okey, kita sudah dapat jawapannya ialah B. Jadi kita dapat jimatkan masa untuk
menjawab soalan ini. Okey, dah selesai yang ni. Kita tengok yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya ialah 45 sen darab dengan 600. Berikan jawapan dalam ringgit ataupun dalam simbol RM. Okey, sekarang kita kira dulu 45 sen darab dengan 600. Okey, lihat cara penyusunan nombor yang cikgu buat. Darab dengan 600, cikgu darab dengan 6 sahaja sebenarnya. Sifar-sifar cikgu letak di belakang. Okey, sekarang kita kira. Sifar yang ada di belakang cikgu letak siap-siap di bawah supaya kamu tak tertinggal. Okey, 6 darab 5 ialah 30. Sifar duduk bawah, 3 naik atas di sini. 6 darab 4 ialah 24. 24 tambah 3 jadi 27. Jadi kita akan dapat 27,000 sen. Okey, jawapan nak dalam RM ataupun ringgit. Jadi kita mesti letakkan titik perpuluhan. Jawapan nak dalam RM, kita akan letak titik perpuluhan. Okey, kat mana nak letak titik perpuluhan? Okey, kamu semua tahu kan, bila kita ada bila melibatkan duit RM1 kita tulis, okay, contohnya RM1 kita tulis RM 1 titik sifar. Okey, tengok sifar di belakang ada 2. Jadi sama juga yang ni. Sifar bila sen nak tukar kepada ringgit, okey, kita mesti pastikan mesti ada 2 sifar di belakang. Jadi tergerakkan 2 kali ke depan, jadi kita akan dapat RM270. Okey, jadi kita boleh tulis 270 sennya adalah sifar. Okey, jadi sekarang kita pilih jawapan. Kat senarai jawapan tak ada yang tulis sen, jadi kita pilih jawapan RM270. Okey, ada jawapannya adalah C. Okey, mudah sahaja. Tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya ialah 53 sen darab 400 sama dengan berikan jawapan dalam RM ataupun ringgit. Soalan ini lebih kurang sama dengan soalan yang kita telah bincangkan tadi. Okey, sekarang cikgu nak darabkan dulu 53 sen darab dengan 400. Cikgu hanya darabkan dengan 4. Jadi sifar cikgu letakkan siap-siap di belakang supaya kamu tak tertinggal sifar. 2 sifar di belakang. Okey, 4 darab 3 ialah 12. 2 duduk bawah, 1 naik atas. 5 darab 4 ialah 20. Tambah 1 jadi 21. Kamu akan dapat 21,200 sen. Okey, jadi letakkan titik perpuluhan untuk soalan ini sebab kamu nak tukar. Nak berikan jawapan dalam RM. Jadi, mesti letakkan titik perpuluhan untuk membezakan yang mana satu ringgit, yang mana satu sen. Untuk ringgit, kita gerakkan titik perpuluhan ke depan 2 kali. Jadi, 2 titik di belakang itu adalah sen. Jadi, jawapan yang kamu dapat ialah RM212. Okey. Okey, jadi di sini kita pilih jawapan RM212 dekat. Jawapan adalah C, tanpa ada sen di situ. Okey, jadi kita boleh buang sen di situ. Jadi jawapannya adalah C. Okey, mudah kan? Okey, cikgu rasa sampai sini dulu perbincangan kita untuk hari ini. Okey, di sini cikgu juga ingin membuat sedikit pengumuman. Okey, sepanjang cuti persekolahan ini, kelas online percuma yang cikgu jalankan pada setiap hari Selasa dan Khamis, cikgu akan hanya jalankan pada hari Selasa saja sepanjang cuti persekolahan ini, iaitu masanya masih sama lagi, iaitu pada pukul 10.35 pagi. Sebarang perubahan cikgu akan maklumkan kemudian. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih semua. Selamat belajar. Bye-bye.